الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey, permulaan insya-Allah saya akan ceritakan secara ringkas berkenaan dengan tempat pengajian kita, dan seterusnya saya akan cuba ceritakan tentang berkenaan dengan flight kita, penerbangan kita, dan apa yang kita perlu buat persediaan sebelum kita berlepas. Dan selepas itu, agenda seterusnya saya akan buka kalau ada soalan-soalan, dan semasa saya bagi penerangan pun boleh kalau ada di sana soalan-soalan yang mahu ditanya. Okey, seterusnya kita tidak mahu buang masa, kita teruskan dengan taklimat kita, iaitu kita teruskan dengan tempat yang kita akan belajar, iaitu Jordan. Tempat yang kita akan pergi ini Jordan, dan sudah pun tiket-tiketnya sudah pun dibeli, kecuali Haji Dr. Khatta masih lagi belum beli tiketnya, masih lagi tunggu kelulusan permohonan cuti. Kalau lulus insya-Allah Dr. Khatta akan bersama kita. Jadi kita akan pergi nanti belajar bahasa Arab di Jordan. Dan secara ringkasnya saya rasa semuanya sudah baca. Jordan ini dia berada dekat dengan Saudi, berada dekat dengan Palestin, sempadan dengan Suria dan juga Iraq. Dan tempat yang kita akan pergi ialah di Mafraq, di Mafraq ni. Kalau nampak, kalau boleh lihat kat sini di Mafraq tu. Di sini di Mafraq itulah tempat yang kita akan belajar. Jadi dia jauhnya lebih kurang 70 km daripada Bandar Amman. Di tengah jalan tu Zarqa. Jadi dia sempadan dengan Suria. Jadi Mafraq ini adalah dekat dengan sempadan dengan Suria. Dan untuk makluman, orang Malaysia banyak di Mafraq, di Amman, di Irbid, dan satu lagi jauh di Mu'tah. Mu'tah ini kawasan ni sekejap ya. Okey, jadi pelajar Malaysia, maaf ada orang datang pula kat luar tu, biasalah. Okey, Mafraq dekat dengan Amman. Mafraq, pelajar orang Malaysia ramai di Mafraq, di Amman, kemudian di Irbid, dan juga di satu lagi namanya Mu'tah. Tidak ada pula dalam peta ni. Tapi dia dekat dengan ni, kawasan-kawasan ni. Mana Mu'tah ni? Dan pelajar kita paling ramainya di Irbid lah, kerana Irbid ini ada dua universiti, Universiti Sains dengan Universiti Yarmouk. Pelajar kita ramai belajar kat situ. Yang kedua di Amman. Di Amman juga pelajar kita belajar di Universiti Jordan. Kemudian satu lagi Universiti Ulum Islamiyah, macam USIM, lebih kurang. Okey, tak apa, itu secara ringkas. Jadi kita akan belajar di Universiti Alil Bait. Universiti Alil Bait Jordan. Okey, ini cuaca saya rasa tak perlulah saya, mungkin semua dah boleh tengok dalam slide yang saya share sebelum ini. Dan seterusnya tempat yang kita akan belajar ini adalah Universiti Alil Bait Mafraq Jordan. Salah satu universiti awam di Jordan, dan kita akan belajar di pusat bahasanya. Dan untuk makluman, di Jordan ini pihak kami ada kerjasama dengan 3 pihak. Pertama, Universiti Alil Bait. Dan setakat ini Universiti Alil Bait inilah tempat yang paling ramai yang kami hantar pelajar. Yang kedua, Universiti Zarqa, itu yang kedua juga kami buat kerjasama, dan dia adalah universiti swasta.
Dan yang ketiga adalah Institut Bahasa Swasta di Amman, di ibu negara Jordan, iaitu Institut Al-Iwan. Dan Institut Iwan ini dia ada kerjasama dengan Al-Bayan yang berada di pejabatnya ada di Universiti Malaya. Al-Bayan dia hantar pelajar ke Al-Iwan dan kami hantar pelajar ke Universiti Al-Bait. Dan kami pilih Universiti Al-Bait ini kerana yurannya agak berpatutan, tidaklah mahal. Kalau nak bandingkan dengan institut tempat yang lain. Yurannya mahal. Yuran di Universiti Al-Bait ini asalnya adalah dalam 4,000 satu semester. Dalam 3 bulan, 4 bulan. Walaupun kita belajar 2 bulan pun, dia kenakan yuran sama juga. Cuma daripada perbincangan saya dengan pihak universiti, kita dapat kurangkan yuran ikut tempoh belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi hasil daripada itu, yuran itu kita dapat buatlah, kita boleh buat package 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau tidak, semuanya sama, yuran kena bayar walaupun tempohnya tak sama. Jadi Universiti Al-Bait ini dipilih pertama kerana yurannya murah, yang kedua kerana ia adalah pusat bahasanya antara yang aktif. Kerana dia mewajibkan, Universiti Al-Bait ini mewajibkan pelajar lulus bahasa Arab. Jadi tidak dapat tidak, pusat bahasanya akan ada pelajar daripada Malaysia contohnya, ataupun Thailand, ataupun daripada negara-negara lain. Kerana sebelum masuk kuliah, masuk universiti, wajib lulus bahasa Arab. Tidak sama dengan universiti lain. Jadi universiti lain ini hanya ada pelajar-pelajar yang nak belajar bahasa saja. Tapi di Universiti Al-Bait ini, dia adalah satu tempat untuk pelajar-pelajar asing yang mahu masuk kuliah, dia wajib untuk lulus di Universiti Al-Bait. Jadi pelajar dia itu sentiasa ada lah. Jadi pengalaman guru-gurunya agak lebihlah kerana sentiasa mereka ini mengajar pelajar-pelajar yang bukan bahasa Arab. Jadi kami pilih Universiti Al-Bait, yurannya berpatutan dan juga pensyarah-pensyarahnya berpengalaman. Hasil daripada setiap tahun ada pelajar-pelajar, termasuk juga pelajar kita Malaysia. Mereka ini sebelum masuk kuliah, maknanya masuk tahun 1, semester pertama tahun 1, mereka wajib lulus bahasa Arab. Dan bila dah tamat barulah dapat teruskan pengajian di tahun 1. Kalau tak lulus, akan terus belajar di pusat bahasa. Okey, ini universiti ini. Universiti ini adalah tempat ramai tokoh-tokoh pemimpin Malaysia di negara kita ni. Universiti Al-Bait ini antaranya adalah mantan Menteri Pendidikan Mazli Malik belajar universiti ini. Dan sekarang ini Timbalan Menteri Agama juga adalah lepasan universiti ini. Dan juga rektor kuis tempat belajar Aina Natasha belajar, Dr. Farid Rawi juga lepasan Al-Bait ini. Di mana rektor kuis pun sama, lepasan Universiti Al-Bait ini. Dan juga timbalan menteri pertanian, kalau saya lupa. Banyak menteri-menteri adalah lepasan daripada Universiti Al-Bait ini. Jadi dia antara universiti yang banyak jasa lah pada anak-anak bangsa ataupun negara kita. Dan juga universiti yang diiktiraf oleh kerajaan kita, oleh JPA dan kerajaan kita. Okey, panjang pula cerita saya. Ini adalah Pekan Mafraq. Jadi di universiti itu, universiti itu berada di Mafraq, tapi dia tidak ada di dalam bandar, dia ada di pinggir bandar. Jadi nak pergi ke Pekan Mafraq itu, okey kejap nak pergi ke Pekan Mafraq itu perlu kita naik van ataupun naik bas coaster, ataupun ada orang Arab dia berjalan kaki saja. Dia punya jaraknya dalam 2 kilometer, 2,5 macam itulah. Dan dalam universiti itu pun dia jaraknya luas. Untuk makluman, Universiti Al-Bait ini adalah universiti yang paling luas di Jordan. Dia punya kawasannya. Dan banyak ladang zaitun di Universiti Al-Bait. Dan juga ada kilang dan sebagainya, kilang minyak zaitun, dia luas. Jadi nak berjalan tu pun sebenarnya agak luas jugalah dalam universiti tu.
dan ada bas dalam universiti itu ada bas dengan bayaran dalam 40 sen ke macam tu lah. 40 sen lebih kurang gitulah untuk kita. Contohnya kita letih kan nak pergi satu-satu tempat tu, kita boleh naik coaster dia, bas macam Malaysia lah juga ada bas. Jadi ini Pekan Mafraq di ini Pekan Mafraq, dia tidaklah cantik sangat Arab ni dia tidak cantik sangat bangunannya. Kerana dia ni antara negara perang. Jadi bila perang ni dia tidaklah mahu bina negara tinggi sangat. Yang kedua, dia negara yang berdebu. Jadi rumah-rumah dia ataupun bangunan dia, warna dia adalah sama saja. Tak sama dengan kita di Malaysia ni. Jadi kalau dia cat dengan cat yang cantik pun, akhir sekali bangunan itu, cat itu ditutup oleh debu. Jadi sama saja dia punya bangunan dia, warna dia. Jadi ini antara gambar-gambar saya share di sini. Dan ini adalah tempat gambar-gambar universiti. Kat sini gambar universiti. Ini pintu depan dia. Pintu depan, kemudian ini kawasan universiti lah. Kemudian ini lawatan mantan Menteri Pendidikan oleh kerana universiti ini adalah tempat dia belajar. Jadi pihak universiti telah jemput dia untuk diberi anugerah doktor anugerah ke doktor terhormat begitulah. Jadi dia pergi Okey, saya tutup dulu mic tu. Siapa yang nak bercakap boleh buka mic. Okey, ini gambar pusat universiti. Pusat bahasa. Okey, ini pun pelajar-pelajar kita lah ni. Dulu ada ramai, ada sedikit join program ni. Jadi ini adalah antara peserta yang teramai join program Anak Arabi, seramai 64 orang dan semuanya ditaja oleh Dewan Perniagaan Saudi Malaysia. Jadi mereka ni pergi free lah Melaka ni selama 3 bulan. Okey, gambar pusat bahasa ini lebih kurang pensyarah lebih kurang. Kemudian ini asrama, ini luar asrama. Ini dalam asrama. Dalam asrama ada 2 katil ataupun 3 katil. Kalau untuk makluman, ini bilik saya dengan anak saya. Anak saya pun pernah join program ni bila cuti sekolah sebelum COVID. Kami pergi ke Jordan. Kemudian anak saya juga saya bawa pergi umrah bila balik daripada Jordan tu. Jadi ini adalah biliknya. Cuma selimut, sarung bantal semua ni, ini semua saya beli Dia dalam asrama ni dia tidak ada, dia hanya sedia tilam, katil. Kemudian bantal itu pun ada bantal, ada yang tak ada. Jadi kita boleh belilah bantal. Kami pun ada beli bantal-bantal, stok bantal tu ada. Jadi kena bawa cadar, kena bawa sarung bantal dan apa-apa keperluan lah seperti kettle ataupun boiler air itu. Dan ini pemanas, kat dinding ini pemanas. Cuma kita pergi ni musim panas, jadi tak perlu kepada heater. Heater ni tidak dipasang lah pada musim panas ni. Musim sejuk dia akan pasang lah, dia akan on heater ni. Jadi ada laci, ada almari, ada meja. Meja tak ada kat sini dalam bilik ni. Okey, nampak gambaran asrama. Dalam asrama ni dia tidak ada tandas. Maknanya tandas bukan ada dalam bilik, dia ada di hujung. Ini Universiti Ahlil Bait, asrama Universiti Ahlil Bait. Dan juga asrama universiti yang lain lah kebiasaannya. Tetapi kalau di Ma'had Al-Iwan contohnya, pelajar akan duduk di apartmen. Mungkin tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1. Jadi apartmen tu dia ada macam kita lah. Kita ada 2 bilik, 3 bilik. Dan tandasnya ada dalam bilik, ada luar bilik, ada dapur. Jadi macam apartmen lah. Jadi asrama Universiti Ahlil Bait ini dia bukanlah tandas dalam bilik dan tandas di hujung. Jadi bila kita keluar, kita akan pergi hujung tu. Jadi tandas tu ada di hujung. Banyak tandasnya, ada 6, 7. Dan bilik tempat mandi pun ada banyak. Tempat basuh kain pun ada, sinki sebagainya. Ada di hujung tu. Dan untuk makluman, sejak COVID ni,
pelajar yang tinggal asrama ni tak ramai. Yang lelaki lah, kalau perempuan ramai. Yang perempuan, pelajar Malaysia pun ramai duduk di asrama. Yang lelaki tu tak ramai. Kalau sebelum COVID tu ada Turki, ada Syria, ada Arab 2-3 orang. Selepas itu peserta daripada anak Arabi ni, kemudian kami solat sama-sama lah. Ada surau dalam asrama ni. Ada masjid dalam universiti, ada surau. Jadi kebiasaannya musim sejuk solat di asrama kerana sejuk nak pergi ke masjid. Ada juga yang pergi masjid. Tapi kalau solat jemaah itu akan pergi masjid universiti lah. Okey, selesai. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Jadi ini asramanya. Jadi ini asrama Universiti Ahlul Bait. Dan ikut tempat ada juga pelajar yang duduk. Assalamualaikum Ustaz. Dari segi power supply macam mana Ustaz? Power supply kena buat adapter ke macam mana ke? Dia punya ikut pelaknya. Saya ada bilik yang ada tiga apa dia panggil apa tu? Tiga lubang tu kan, macam kita juga. Oh, okey. Macam baik, kita baik. Juga. Cuma ada bilik dia ada dua saja. Ya, apa tu di dua saja macam di Thailand ataupun negara-negara tertentu. Tapi di Jordan ni dia punya pelak dia tu ada tempat yang 3, dalam asrama pun sama. Cuma bolehlah bawa travel adapter yang ada jual tu. Bolehlah bawa yang tu untuk kita tengok bagaimana keadaan. Kalau saya ni saya bawa ni saya bawa ini saya punya lah ni. Saya bawa rice cooker, kemudian kettle satu, kemudian saya bawa ni. Ini pun banyak ni. Sebenarnya kami di sana ada store anak Arabi. Di dalam tu ada belaka ni. Ada apa tu, ada wayar-wayar semua ni. Jadi kadang-kadang pelajar dia pergi sana tak bawa apa-apa, jadi dia ambil lah guna apa yang ada lah. Masuk bantal-bantal pun ada kat sana. Cuma kita bimbang bila COVID hari tu 2 tahun kita tak pergi. Bimbang store tu ada orang buka ataupun orang ambil curi apa-apa yang mereka nak. Itu saja yang kita bimbang je lah. Tapi kalau store tu tidak dibuka, dicuri, benda tu ada lah. Benda barang-barang ni semua ada. Okey. Jadi ini adalah keadaan asrama. Ini pun sama. Ini dapur ya. Dapur Ustaz, ada. saya nak tanya. Ustaz? Saya nak tanya, bilik sekarang musim panas dia ada aircon ke? Oh, tak ada. Kipas je. Ya, kipas lah. Kipas pun kena beli ya. Kipas boleh. Kipas ni nampaknya kipas pun tak ada. Asrama tak ada. Dia ada heater je. Sebab 40 darjah kan, panas kan? Ya, dia sekarang ni panas betul. Kat luar tu panas lah. Biasanya dalam bilik tu tidaklah panas sangat. Ya. Tapi nanti kita tengok keadaan puan. Kita tengok keadaan. Ada juga kipas. Okey, tapi beli kipas kat sana lah. Kipas beli kat sana lah. Ada kipas anak Arabi juga. Cuma saya bimbang tu lah. Arab ni kadang-kadang dia ambil je. Yalah. Keadaan. Okey. Jadi aircon tak ada lah. Aircon tu tak ada lah. Kemudian dapur memasak. Ini dapur dia. Ini luar. Ini keadaan luar asrama. Ini kalau ada Arab ni dia bakar kambing, dia buat program lah kat luar ni. Minum-minum teh dan sebagainya. Santai-santai lah. Boleh lah kalau ada Arab kita join lah mereka. Kemudian ini juga gambar di luar asrama. Jadi kita lihat ni kan. Dia macam bangunan sama-sama aja. Tapi inilah asrama. Ini asrama lelaki. Asrama lelaki. Maaf, ini asrama perempuan sebelah ni. Kemudian dia ada tempat main, mal'ab, padang permainan perempuan. Ini tinggi ni dia punya pagar dia ni. Kemudian yang asrama lelaki kat sini, 1, 2. Ini lelaki dan ada pagar kat sini. Yang kat sini tak ada orang duduk lah. Yang kat sini asrama untuk pelajar-pelajar daripada Oman. Mereka sewa khas untuk pelajar-pelajar mereka. Kawasan ni. Jadi di sini adalah asrama-asrama pelajar. Depan ni ada restoran, nama dia Mat'am Ja'far.
Ini pada padang kat tengah ni bolehlah main bola ke apa, ada saja orang main kat sini. Dan di depan ni ada sebelah sini ada mat'am, ada restoran. Cuma restoran dia pun ikut permintaan lah. Arab ni dia makan roti, jadi jenis-jenis roti tu banyaklah jual kat sini. Nasi tu agak susah lah nak dapat, kecuali hari-hari tertentu yang dia buat nasi. Jadi kalau nak makan nasi tu keluar ke Mafraq ataupun masak. Okey, kita tengok ini tempat masak lah. Ini tempat dapur memasak. Inilah keadaan lebih kurang. Ini Arab tak ada ni. Kalau ada Arab pun sekali masak sama-sama, tapi tidaklah sampai berebut-rebut. Okeylah, tak jadi masalah kat dapur ni. Biasanya pelajar dia kutip duit lah. Contohnya kalau 3 orang, 5 orang, dia kutip 10 dinar. Memang jimat lah. Tidaklah parok sangat ataupun banyak sangat habis untuk makan ni. Untuk masak ni lah. Jadi ini keadaan. Ini anak saya yang join sebelum COVID tu. Ini pun pelajar-pelajar sebelum COVID semua ni. Pada Disember 2020. Balik pada Februari 2021. Selepas itu ada rombongan daripada UPSI. Bukan UPSI, daripada UPM. Mereka tu balik sebelum sempadan tutup. Dan semasa tu ada lagi pelajar anak Arabi kat sana. Seramai 8 orang. Jadi bila sempadan ditutup, jadi mereka ni tak boleh nak balik. Terpaksalah Wisma Putra dia ada hantar satu flight, jadi mereka balik secara percuma lah dengan flight Wisma Putra dengan pelajar-pelajar yang lain. Ini sedikit kenangan sebelum COVID. Jadi ini dapur lebih kurang. Yang asrama perempuan pun sama. Saya tak ada gambar-gambar asrama perempuan, tapi lebih kurang, bahkan lagi cantik. Sebab orang perempuan ni dapurnya mungkin dia lagi bersih kan. Okey. Ini perpustakaan dia. Jadi siapa yang pandai bahasa Arab ni, dia satu universiti, jadi banyak kuliah-kuliah fakulti. Fakulti Syariah, Fakulti Bahasa Arab. Jadi kalau kita nak cuba untuk meningkatkan kemahiran memaham ataupun mendengar, kita boleh hadir kelas-kelas ni. Contohnya kelas Bahasa Arab 1 di Fakulti Bahasa Arab, ataupun kelas Nahwu, ataupun kelas Quran, kita boleh hadir kelas-kelas ni. Cuma pengalaman saya lihat pelajar-pelajar ni dia tak hadir pun kelas tu. Mungkin kerana kepenatan ataupun banyak kerja-kerja rumah yang diberi oleh pensyarah. Jadi mereka terpaksalah tak hadir kelas ni dan fokus kepada kursus bahasa Arab di pusat bahasa saja. Dan saya juga ada buat kelas-kelas seperti kelas Quran. Kelas Quran saya buat juga untuk pelajar-pelajar ni. Bersama dengan pensyarah kat situlah. Nanti kita tengoklah keadaan, kita susun jadual nanti. Dan ini adalah tempat kafe dia. Banyak kafe di universiti ni. Ada 2, 3, 4, 5 kafe dia. Jadi kita boleh belilah, belajar membeli makanan kat sini. Ada senarai harga kat sini, semuanya ada. Ini ada jual pizza, ada roti-roti. Ada jual kunafah, manisan Arab tu. Dan ada jual air kopi, air teh dan sebagainya. Lebih kurang tu. Okey. Okey, di asrama ni keselamatan dia memang terjagalah. Macam pelajar duduk asrama lah, malam tak boleh keluar. Kecuali ada program kita minta dengan warden tu, dia bagi keluar lah. Ada wardennya, ada penjaganya, pintunya dikunci. Kemudian kalau nak keluar di gate besar universiti tu akan ditanya awak pergi mana, nak pergi, maknanya tak bebas sangatlah. Dan kita pun perlu berjaga-jaga bila di negara Arab ni. Timbang juga bebas sangat dari segi keselamatan pun kena jagalah.
Tapi tidaklah bermakna tidak dibenarkan keluar. Kami keluar saja sampai malam pun hadir program. Cuma kena maklumkan kepada warden asrama. Tak kira lah lelaki dan perempuan. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Teman-teman ada saja soalan yang terlintas. Okey, ya. Ustaz, Ya, sila ya. air pun tak disediakan kan? Tak ada. Air tak ada, dia asrama betul lah, macam asrama mesti kita lah. Lebih kurang air tak disediakan. Kalau musim panas, tidak perlu sangat kepada air ni sebab pakai jaket kan. Musim sejuk, musim panas ni perlu juga. Kerana pakaian dia macam Malaysia lah. Kalau apa lelaki kemeja, kalau perempuan pakai jubah biasa, jaket orang tak pakai lah musim panas. Musim panas ya. Air mesin basuh semua tu tak ada. Ya, tapi dobi tu ada lah kat luar mafrok tu. Jadi kena basuh pakaian sendiri lah. Buat raya tak samalah dengan kat rumah kita ni. Okay. Ustaz, ni mungkin buat topik daripada kehidupan. Macam vaksin tu macam mana Ustaz yang kena ambil? Vaksin kalau Jordan sekarang ni dia tak kisah mana. Tapi kalau dia tak kisah, maksud saya dia tidak check, dia tidaklah ambil kisah sangat. Cuma flight yang kita nak Malaysia dan KLIA dan juga flight yang kita nak naik. Contohnya Saudi dia tengok awak ada vaksin ke tidak. Masa kita nak check in itulah yang akan dicek. Jadi vaksin itu memang perlulah. Vaksin macam saya baru 2 dos, dia nak sampai 3 dos ke ataupun ada tambahan lagi apa-apa yang meningitis ke, macam pergi umrah ke, macam mana? Oh, setakat ni 2 dos pun dah okey lah. Dah okey. Dah okey. Nanti saya confirm dengan syarikat penerbangan Saudi. Ada tak kena macam ambil yang pergi umrah tu, meningitis apa yang batuk apa semua tu? Oh, tak ada setakat ni. Tak ada, okey. Just nak tahu je, takut nanti bila tu masa tak boleh masuk ke apa kan pasal tak memenuhi syarat tu. Baik. Dia sekarang ini Jordan, Turki dia dah terbuka. Dia memang terima saja. Dan sebelum pergi ni saya kena isi borang. Di dalam borang itu pun dia tak minta berapa vaksin, 2 dos ke apa tu dos ketiga tak ada. Dulu ada. Dulu pelajar kami hantar juga pelajar, masa Covid pun kami hantar pelajar. Dulu memang susah. Termasuk dalam borang tu kena isi PCR, kena isi apa tu vaksin. Tapi sekarang ini borang tu dah kosong dah, tak ada bab vaksin. Dan saya tanya pelajar kat sana pun, mereka yang uruskan pelancong-pelancong kat sana, dia kata Jordan tidak ada apa banyak masalah. Cuma syarikat penerbangan yang syaratkan yang nak masukkan, dia nak naik penerbangan dia. Dan satu lagi kerajaan kita lah, dia syaratkan nak keluar negara mesti ada vaksin, dan kalau tak ada kena buat PCR. Dan kita juga kena tengok negara yang kita nak pergi. Kalau mereka perlukan vaksin, maka kita kena ada vaksin lah. Kalau tidak, tak boleh masuk lah. Dan kalau tak ada vaksin, kena buat PCR lah sebelum masuk Jordan. Pernah berlaku kepada Dr. Taniza, pelajar kami jugalah. Dia ada masalah sikit. Bila dia pergi jalan darat, nak masuk Jordan. Jadi masalah dia punya kalau kita Mai Sejahtera kat sana namanya aman. Dia ada masalah sikit untuk tunjukkan dia ada vaksin. Jadi pada masa itu kena buat PCR untuk dia dibenarkan masuk. Mana dia tidaklah dia sekat tapi kena buat PCR barulah dibenarkan untuk masuk Jordan tu. Yang terkininya tidak perlulah untuk masuk Jordan semua tu, dia tak kisah sangatlah tentang vaksin tu. Cuma kita nak keluar Malaysia itu dia ambil kisah. Dan kalau tak ada vaksin perlu ada PCR. Itu pun orang yang keluar 2-3 hari inilah dia cerita pada saya macam tu, syarikat travel sebagainya. Cuma setakat ini Jordan tidak ada apa-apa masalah. Ada vaksin Haji Doktor? Ada, alhamdulillah saya sampai 2 dos.
Ya, okey, insya-Allah. Kalau tak ada vaksin, saya setakat ni saya tak terima lah. Yang tak ada vaksin tu ada yang nak join program yang tak ada vaksin, jadi saya tak terima lagi. Sebabnya tak tahu lagi bagaimana keadaan yang sebenar. Bila kita pergi ni barulah kita nampak bagaimana keadaan ataupun SOP yang sebenar. Kerana Arab ni dalam borang lain, tapi bila hari kejadian ataupun realitinya lain. Kadang-kadang dia buat keputusan semalam lain, hari ni pula berubah pula. Itu yang kita bimbang negara Arab ni. Tapi untuk vaksin semua ni saya rasa tidak ada apa-apa perubahan. Semua negara di dunia ni ke arah untuk memudahkan masuk negaranya. Contohnya Turki mudah sangat masuk. Jordan pun sama, setakat ni mudah saja nak masuk Jordan. Morocco pun sama, macam tak ada apa-apa. Termasuklah emas sebagainya tak menjadi syarat dah dipakai dan sebagainya. Tapi kita perlulah berjaga-jaga. Berkenaan cara hidup Ustaz, kalau yang ni kita bawa US dollar ke ataupun tukar duit macam mana? Bawa US dollar. Tukar daripada ringgit ke US ataupun euro. Dan bila sampai sana barulah kita tukar kepada Jordan. Kalau kita tukar ringgit ke Jordan sekarang ini agak mahal untuk kita beli dinar tu. Jadi lagi untung kita beli dolar. Kemudian dolar itu kita tukar ke dinar. Sebabnya dinar ni dia tidak dijual. Pasaran dia tidaklah banyak sangat di kedai-kedai tukar wang ni. Setengah kedai tu mereka yang nak dinar dia jual dengan mahal sangat. Jadi kita rugilah. Jadi sara hidup ni pembelanjaan makanan tu dalam 400-500 sebulan macam itulah. Kecuali mereka yang banyak makan mungkinlah meningkat sikitlah dia punya makanan tu. Tapi musim panas ni mungkin kurang makan kot. Kalau musim sejuk memang selalu lapar. Itu saya lah. Kalau musim sejuk lapar je, malam-malam pun lapar je. Dan dia ada Grab, macam Grab lah kita. Dia ada makanan kita order, dia delivery ke asrama tu ada. Dengan sama ada kita guna khidmat delivery yang biasa ni. Ataupun kita suruh taksi yang kita kenal supaya dia beli dan hantar makanan. Jadi kalau kita perlu makanan, kita boleh berpakat lah 2-3 orang contohnya. Beli nasi Arab contohnya, kita bayar kepada taksi tu supaya dia hantar makanan. Okey, insya-Allah tak ada masalah tentang makanan, bahan mentah. Dan saya showkan pelajar-pelajar ni dia selalu pergi ke pasar, bergaul dengan Arab, bercakap sebagainya. Kenal sayur-sayur, rempah ratus, dan cuba wujudkan ataupun adakan kawan, cuba berkawan dengan Arab supaya dapat untuk berlatih bercakap Arab. Okey, kursus di Jordan, tempoh ini kita dah tahu lah. Okey, kita teruskan dengan okey, dengan anak Arabi sesi Julai 2020. Ustaz, saya nak tanya yang insurans tu, travel insurans tu. Travel insurance saya belum beli lagi, tapi saya akan beli yang Etika 360 tu. Ya itulah selalu saya beli kepada pelajar kita. Kecuali yang bawah yang kecil 15 tahun, yang kalau Zulfatun saya tak pasti. Kalau yang kecil ni saya beli Takaful Malaysia kerana dia lebih bagus.
Yang Oh, ini yang etika ni dia cover untuk Jordan saja ke ataupun dia cover semua? negara yang Kalau kita macam saya nak pergi. pergi Saudi lepas tu, negara yang kalau kita nak Ah, macam saya nak pergi Saudi juga, nak pergi ni juga macam mana? Boleh masukkan Oh, sekali. itu saya akan maklumkan pada agensi travel, agensi takaful. Macam mana yang tu? Oh, saya rasa kalau etika tu dia ada macam Middle East dia cover semua rasanya. Dia Nanti sekali. saya tanya Oh, nanti. Saya pun tidak ya. urus lagi takaful ni. Lagi Oh, pula okey okey. dia tidak susah sangat. Biasanya dalam sehari pun dah siap lah. Dia punya Oh. travel ni. Dan saya akan ambil Oh, jadi tak payah ambil tambahan lah ya. nanti puan hajah nak Ah. pergi umrah kan? Saya mungkin saya pergi Egypt juga. Saya pergi Oh, banyak tu insya-Allah nanti. insya-Allah saya masuk Palestin. Rancangannya lah dah ada ejen lah semua. Jadi kalau macam tu hajah kena ambil tempoh berada kat sana lah. Nanti saya tanya travel Ah, takaful agensi macam mana? okey okey nanti beritahu lah kalau saya nak ambil tambahan ke apa Ya, kan. ya. Biasa peserta ni saya ambil daripada tarikh dia duduk di Jordan contohnya 19 dia berada dia pergi, kemudian 19 September Ah, dia balik. Jadi tempoh itulah saya ambilnya. Jadi bagi mereka oh. yang nak pergi lain-lain tempat kan, Mhm. biasanya dia tak banyaklah beza. Sebab dia ada package yang kita boleh ambil untuk setahun. Ya, Jadi ya. kita boleh pergi mana-mana. Kalau nanti saya tambah lah kalau ambil yang tu. Mungkin nanti saya tanya kalau ada Ah, tambah berapa tambahnya. Sebabnya okey. biasa dia ikut umur kan. Kalau umur 50-an, 60-an ni dia dalam 300 ataupun 400 yang saya bayar sebelum ni lah. Kalau yang umur muda-muda ni murah sikit. Yang veteran ni mungkin risiko dia agak tinggi kot, dia tinggi Oh. sikit. Tapi kalau kita beli setahun tak beza pun. Saya Hmm. pernah beli setahun pelajar saya bayar dalam 150 macam tu dah dapat setahun. Jadi kita bayar 2 bulan tu, kalau kita lebihkan sikit, kita bayar dalam 100.5 tu, kita dapat setahun. Dan selalunya saya pun beli setahun. Bila contohnya 19 ni, saya akan beli dan tamat 19 Julai tahun depan. Tak apa, tentang takaful ni saya akan masukkan dalam grup nanti. Berapa harga dan siapa yang nak lebihkan Ya. ataupun nak setahun ni, nanti saya bagi tahu. Okey. Okey, peserta setakat ini yang betul-betul confirm 5 orang. Dan Dr. Khota masih lagi tunggu permohonan diluluskan, permohonan cuti diluluskan. Dan insya-Allah bersama kita ada lagi 2-3 orang tapi saya tak masuk kalimat pada hari ini kerana masih lagi duk fikir. Dan bergantung kepada tiket juga. Kalau tiket tu ada, flight yang sama, jadi kita boleh pergi bersamalah. Saya bimbang kalau lewat flight kita yang sama, tarikh yang sama, flight yang sama, tak ada. Contohnya Dr. Khota kan bila lulus cuti, tengok-tengok tiketnya tak ada. Ataupun tiketnya mahal. Tiket memang mahal betul. Tiket saya setakat ini 4,600 tiket saya. Sebabnya saya nak balik pada 1 Ogos. Jadi masa tu banyak orang haji, flight bawa orang haji balik Malaysia. Jadi yang kelas murah-murah ni tak ada dah, yang mahal satu. Jadi ikutlah keadaan. Kadang-kadang kita nak pergi ni, dia tak ada kelas yang murah, jadi kadang-kadang tiket kita tu akan jadi mahal lah. Tiket kita. Tapi saya bajet tiket ni dalam 3,500, 4,000 tu boleh lah musim COVID ni. Cuma dulu pernah saya dapat tiket 1,700 saja. Tiket Saudi ni. Memang itu murah sangat. Package yang saya buat masa itu pun 7,000 lebih, 6,000 lebih, 6,500. Package masa tu kerana tiketnya murah. Pada tahun 2017 ke 2018. Jadi sekarang ni tiket pun agak mahal. Okey, maklumat penerbangan kita akan bertolak pada 19 Julai pukul pagi, awal pagi. Jadi 18 Julai itu sudah perlu ada di KLIA. Jadi jangan pula fikir 19 baru nak pergi KLIA. 18 tu kita malam tu kita dah bertolak ke KLIA dan dalam pukul 10 malam macam tu kita akan jumpa. Nanti saya bagi tentatif di KLIA nanti. Jadi pukul 10 malam tu kita akan jumpa di KLIA. Dan maknanya 18 tu
dah malam tu ada di KLIA. 19 pukul 12 malam tu dah mula 19 tu pukul 2.35 masa itulah kita akan bertolak ke Jordan dan sampai siang hari di Jordan. Kalau kita bertolak silap waktu mungkin sampai malam di Jordan, urusan dia lagi susah, nak beli SIM card pun tak dapat, kedai tutup dan sebagainya. Okey, tarikh balik Malaysia pada 19 September pukul 9.05 malam. Pukul 9.05 malam ke pagi. Pukul 9 malam lah. Pukul 4 petang sudah ada, pukul 4 petang sampai di Malaysia. Pukul 12, pukul 1, pukul tarikh balik Malaysia 9, pukul 9.05. Nanti saya cek balik ya. Tak apa, balik tu kita cek balik. Yang pergi ni dah confirm 2.35. Okey, jadi balik 19 September dengan flight yang sama, cuma berpisah. Haji Zainuddin dengan Haji Kamal, dia akan transit di Saudi. Visa urus sendiri. Ya. Kalau nak minta saya urus pun bolehlah, saya tolong-tolong recommend pada syarikat yang boleh buat. Kemudian Hajjah Rohaya, dia tak balik pada hari itu. Tidak begitu Hajjah. Ya betul, saya berjalan-jalan dulu. Ya. Lepas tu saya pergi Jeddah sendiri. Ya, tapi tiket tu Hajjah akan ubah nanti kan, bila nak pergi kan. Tiket tu setakat ni saya ikut plan tu lah. 7 November. Ya, Jadi saya duduk Mekah Madinah 5 minggu. Lepas tu saya pergi jalan tu seminggu lah. Buat Hajjah Rohaya berjalan Saya hari tu bulan 1 saya dah pergi dah 3 minggu Saudi jalan Dammam semua. Huf. Jalan. Tentara kaki elok lagi ni. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi 19 September tu akan balik. Kemudian bagasi kita, tiket yang kita beli ni 25 kilo saja. 25 kg. Dan satu beg saja. Jangan ada 2 beg. Ini antara yang masalah Saudi ni. Dia kira sangat bilangan bagasi tu. Kadang-kadang kita 25 kilo tapi 2 bagasi. Tak boleh. Kena buat satu bagasi. 25 kilo. Kalau dia bagi 2 bagasi, 25 pun tak boleh lebih. Ini pernah pelajar ada masalah. Terlebih satu bagasi 30 kilo, yang ini kurang. Akhir sekali kena buang. Kena betul-betul ikut yang dia nyatakan. Jadi 20 kg ni sedikit, bukan banyak. Pakaian kita pun kalau kita bawa semua tu sudah 14 kilo dah. Jadi kena betul-betul bajet lah apa yang penting untuk dibawa ke sana. Contohnya janganlah bawa beras sebagainya. Beras ke sana lagi murah daripada Malaysia. Perencah-perencah pun berpakat lah. Kadang-kadang kita bawa masing-masing sampai kat sana tak guna pun. Kerana banyak sangat ada guna yang lain, orang lain yang kita pun tak sempat kita nak guna. Jadi kita berpakat lah. Contoh kamu bawa apa, bajet-bajet masing-masing. Jadi insya-Allah tak berat sangatlah. Penerbangan Saudi Saudi Arab Airlines. Kemudian yang ikut join yang pergi hantar pelajar saya sendiri. Saya sendiri akan pergi hantar pelajar. Jadi ada beberapa orang lah yang boleh pergi hantar pelajar ni. Tapi setakat ni saya lah yang rajin perginya. Dan saya lah yang rasanya paling sabar untuk berurusan dengan Arab. Orang lain tu ada Ustaz Faris, itu dia tak pergilah biasanya. Kadang-kadang saya pergi 2 orang, cuma sesi ni saya seorang. Okey, tentatif di KLIA nanti saya bagi semua ni dalam grup nanti. Ini pun lambat lagi kita nak bertolak ni. Di KLIA nanti pukul berapa kita nak jumpa, kita target check-in pukul 11.30 dan selepas itu ibu bapa ataupun orang yang hantar tu dia boleh balik lah. Lewat sangat nanti nak bekerja kan hari Isnin tu. Hari Isnin, hari Selasa pagi kita bertolak. Kemudian persediaan peserta ini pun saya dah share dalam grup. Perlu bawa apa semua ni. Sebagaimana kita nak pergi negara lain ataupun nak bermusafir ke balik kampung contohnya, perkara itulah lebih kurang kita bawa.
benda-benda peribadi kita, ataupun kat sana mungkin kita perlu bawa makanan-makanan sedikit. Di Jordan ni pun ada semua makanannya. Okeylah, tidaklah kata susah kita nak dapatkan makanan, rempah dan sebagainya ada. Kari pun ada dijual, cuma mungkin rasanya tak sama dengan kari kita lah. Dan berasnya ada jual, gandumnya ada jual, makanan pun lebih kurang. Taraf hidup dia lebih kurang kita saja. Dia tidaklah kata nilai ringgit, nilai apa tu dinar dia tu sekarang ini satu dinar dia dalam RM6 lebih kita. Tapi tidaklah bermakna taraf hidupnya apa tinggi ya. Dia lebih kurang kita saja. Nasi Arab dia dalam RM18. Dalam lebih kurang itulah. Kalau kambing tu mahal sikit macam kita lah juga RM25 dan sebagainya. Dan setengah makanan tu murah seperti sayur-sayuran murah. Kemudian beras pun agak murah dan banyak pilihan. Biasa kami beli beras basmati yang kat sini mahal sangat. Kat sana okey saja harga. Kemudian buah musim panas ni musim buah. Banyak buah musim panas ni. Buah tin, buah banyaklah. Buah apple sebagainya banyak. Musim panas ni adalah musim meriah dengan buah. Kemudian kewangan bawa dalam 100-200 USD ataupun lebih. Ataupun ada saja pelajar dia dah tukar USD, dia bawa semuanya. Tapi kalau bimbang hilang ataupun tercicir dan sebagainya, bawa saja kad ATM. Bila perlu, ambil. Tapi dia tak boleh ambil seperti kat Malaysia. Kan, nak ambil RM10 ataupun RM50 ataupun RM100-200, kita pun cocok saja ambil. Walaupun kat Malaysia ni ada cas RM1, okeylah, tak mahal. Kat sana, ini sebelum COVID, sekarang ni saya tak pasti sistemnya. Dia ada cas, Malaysia cas dalam RM14 ataupun RM12 macam tu ikut bank. Kemudian bank kat sana pun ada ambil juga. Maknanya kalau kita ambil 200 dinar, kita akan dapat 195 dinar. 5 dinar dia ambil. Dia cas macam tu. Jadi kat sana, ATM kat sana pun ambil. Kemudian bank kita pun ambil. Jadi duit kita tu dapat sikit lah kalau kita guna kad ATM. Dan perlu kita set untuk kad kita itu di luar negara. Dalam tempoh yang kita berada luar negara. Itu guna online pun boleh. Kad bank tu. Tidak perlu beli dinar Jordan di Malaysia. Tidak perlulah. Rugi kalau kita beli sedikit tu okeylah. Contohnya 70 dinar ke. Tapi kalau kita nak beli banyak akan jadi rugilah. Sama lah bawa kasut, selipar tandas ni boleh beli kat sana. Ini untuk pergi ke tandas. Bawa kasut boleh kasut biasa. Ataupun kasut kulit pun boleh. Stocking semua tu bawa lah. Dan cadar tu cadar iyalah. Cadar lembek, cadar tilang. Kemudian sarung bantal tu bawa. Nak beli kat sana pun boleh. Macam gambar yang saya share tadi kan. Itu saya beli kat sana semuanya. Okey. Okey, ni saya dah bagi tahu dalam grup pun saya dah share ni. Komputer boleh bawa tapi kena jaga betul-betul lah. Dan setiap bilik tu dia bagi kunci. Jadi bila kita kunci, orang tak dapat lah masuk. Cuma kadang-kadang terlupa kita pergi tandas. Kalau ramai Arab kita bimbang juga. Tapi setakat ni alhamdulillah Arab pun tak curi lah. Pekerja dia pun tak curi. Pekerja yang cuci lantai, cuci tandas sebagainya pun dia tidak ambil lah barang-barang kita. Dia tak masuk lah kat dalam bilik. Tapi kena jaga-jagalah. Dan travel insurance saya beli Takaful Etika ataupun Takaful Malaysia. Kadang-kadang kanak-kanak Takaful Etika dia tak nak terima. Jadi kita beli Takaful Malaysia. Nanti saya bagi polisi masing-masing. Bila saya beli, saya share nanti kepada setiap orang. Okey, ini peringatan semasa nak naik flight lah. Tak perlu bawa air, cecair, gunting sebagainya. Nanti dia akan buang saja. Air-air kita, gunting dia akan buang. Pernah saya terbawa pisau kecil tu. Dan saya pun tak perasan dalam beg saya tu ada pisau tu.
Jadi orang lain semuanya lepas. Saya pula menjadi masalah pada trip tu. Cari tak jumpa. Scan nampak. Korek-korek tak jumpa kat mana. Jadi lama tapi akhirnya jumpa juga. Pisau yang kecil tu. Pisau yang kita potong pensil sama kecil dulu. Tapi sekarang ni jarang dah budak-budak guna kan. Saya ada bawa. Letak dalam beg saya. Dia dah masuk ke dalam beg tu. Jadi kena cari-cari korek-korek sebagainya barulah jumpa. Jadi agak lewat. Jadi kalau benda-benda besi sebagainya jangan bawa. Dan barangan jangan melebihi timbangan. Janganlah kita rasa okeylah aku bawa 30 kan. Sebabnya kalau dia tak lepas kan susah pula kita. Kena buang, kena packing, kena hantar bagi orang bawa dan sebagainya. Kalau dia bagi okey. Cuma setakat ni kalau lebih sekilo tu okeylah. Lebih sekilo tu kita rayu-rayu dia bagilah. Ada juga yang tak bagi pun. 21, 25, lebih 26 tak bagi. Buang juga. Jadi susah nak buka beg, kemudian nak timbang balik sebagainya. Salam Ustaz. Ya, Kalau barang yang masuk dalam kapal tu 25. Kalau yang handbag kita masuk dalam kapal terbang tu ada had dia tak? Dia letak 7 kilo tapi biasanya lebih lah. Cuma elak daripada beg kita tu besar. Kalau beg kita besar dia akan timbang. Dia akan tengok, dia akan panggil. Ini besar beg awak ni. Jadi dia akan timbang, dia akan masukkan dalam kargo sama ada bayar atau percuma. Saya pernah tu dia ambil tu tapi percuma saja. Beg saya besar nak masuk dalam flight tu. Sampai bila kat pintu nak masuk tu, pramugari pun tarik beg saya. Dia pun buat masuk dalam kargo. Tak tahulah macam mana. Tapi free lah beg tu. Jadi kita mungkin boleh bawa barang berat, cuma beg tu jangan besar. Sebab dia tak timbang dah. Bila dia tengok kecil, dia agak-agak lah kot. Jadi kita bawa mungkin beg tarik tu satu, beg kita bimbit tu satu. Jadi insya-Allah lah kalau benda berat-berat sangat tu kita bawa saja kat tangan kita. Luggage kita 23 kg. Satu beg ke dua beg? Satu saja. Satu saja Haji Ahmad. Tapi saya tengok dalam dua. Bukan dua. Dalam tiket flight tu nak ada dua. Yang satu lagi tu berbayar. Oh, berbayar. Yang satu lagi berbayar. Mana satu sajalah, 23 kg satu saja. 25 kg satu saja. 23 ke 25? 23 kot. Sekejap. 23 ya, 23 je silap saya tadi 23 kg. Maknanya 23 kg satu sajalah. Satu saja. 23 kg satu saja. Saya pun walaupun tiket saya mahal 4,600 pun sama 23 kg juga. Kalau boleh, kalau saya tu boleh dua beg bolehlah siapa-siapa nak menumpang kan. Tapi saya tengok tiket saya pun sama. Hanya satu beg 23 kg. Nampaknya kena beli sana lah banyak Haji Ahmad. Cadar-cadar pun cari kat sana lah. Boleh. Tapi nak tidur pula kan malam tu kan kena segeralah pergi ke kedai. Okey, itulah lebih kurang taklimat kita pada hari ini. Kita dah tahu tempat kita nak belajar. Cuma tempat belajar ni kita memanglah saya berurusan dengan Yusti Alil Bait. Cuma pernah berlaku Yusti Alil Bait ni last minute dia cakap kelas tak dibuka. Pada masa tu kami sampai dah sana. Dia itu masa tu saya dah pucat lesi dah macam mana. Kami dah sampai sana, dia pergi ambil kami, masuk asrama dan dia beritahu kelas pada semester ini tidak dibuka. Jadi awak tak dapat belajar lah. Bila bergaduh dan sebagainya, dia bukalah juga pada musim panas. Pada tahun 2018, pada masa tu pelajar pondok Lancang dia join. Jadi saya berunding-runding, dia buat jugalah kelas. Pada masa tu pelajar Malaysia, pelajar Ghana dan pelajar daripada Afrika dalam 15 orang macam itulah satu kelas tu. Tapi pada asalnya dia tak nak buat. Jadi
itulah kita berurusan dengan Arab ni, kadang-kadang pelajar tanya saya, tapi saya bergantung dengan Arab ni. Arab ni kadang-kadang dia berubah. Kadang-kadang dia ikut dia nak, dia bagi tahu saja. Cuma kalaulah contoh kalau ada apa-apa berlaku pada kumpulan kita ni, maknanya Ustaz Ahlul Bait dia ada masalah dan sebagainya, tempat yang kedua kita akan belajar adalah di Institut Al-Iwan. Institut Iwan ini depan dia adalah University of Jordan. Cuma agak tinggilah yuran dia, tapi tak apalah, saya akan bayarlah kosnya kalaulah masalah berlaku pada Ustaz Ahlul Bait. Jadi kita akan belajar di Ma Al-Iwan. Al-Iwan ini dia di bandar lah, di Amman. Kemudian dia duduk pun di apartmen, bukan asrama yang kita lihat tadi. Kemudian dia punya depan University of Jordan, kita bolehlah pergi di universiti tersebut. Cuma yuran dia agak mahal lah. Cuma kalau apa-apa yang berlaku, pilihan yang keduanya adalah Al-Iwan lah. Sebab kita pun tak pasti pihak universiti ni kadang-kadang dia buat masalah. Dan sekarang ini saya masih lagi berurusan. Kalau ikutnya tidak ada apa-apa masalah lah. Sebabnya musim panas ni dia ada 2 program. Pertama, dia ada program di pusat bahasa. Yang kedua, dia ada summer camp. Summer camp ni yuran dia agak mahal sangat lah. Yuran dia 1 bulan $1,000 yurannya. Maknanya 4,000 lebih 1 bulan tu. Jadi saya akan uruskan sama ada kalau ada apa-apa masalah, kita fokus kepada Ustaz Ahlul Bait. Dan kalaulah tidak dapat nak elak apa-apa yang berlaku, pilihan yang kedua adalah Maha Al-Iwan. Ini sebagai satu peringatan lah kepada peserta semua. Sebabnya selama saya berurusan dengan Arab ni, saya pernah ada masalah dengan Ustaz Ahlul Bait satu kali dalam bab tu. Kita dah beli tiket, kita dah sampai dan sebagainya, tapi dia bagi tahu kelas tak boleh buat. Tapi bila kita desak, akhir sekali dia buatlah juga kelas tu. Itu masa saya dah sampai kat sana. Yang kedua, semasa saya berurusan, saya hantar pelajar ke Universiti Zarqa, universiti swasta. Dalam pakej tu dia janji pelbagai janji dengan lawatannya, dengan pelbagai, tapi dia tidak tunaikan. Bahkan pelajar balik pun dia tidak tanggung. Akhir sekali sayalah yang tanggung semuanya, pelajar balik dengan bas biasa, bukan bas universiti. Jadi itu biasa cabaran-cabaran kita berurusan dengan Arab ni. Kadang-kadang mereka buat keputusan lewat. Kita dah beli tiket, beli apa, barulah dia buat keputusan. Dan kadang-kadang last minute baru mereka bagi tahu kepada kita, sedangkan kita sudah bersiap sedia untuk ke sana. Jadi apa-apa pun, kalaulah ada perubahan lokasi dari sudut yuran dan sebagainya, walaupun tinggi rendah, semuanya pihak kami akan tangguhlah. Itu jangan bimbang. Contohnya kalaulah pusat bahasa tak buka kelas, terpaksa masuk Mukhayyam Saifi itu, sama camp itu kursus bahasa Arab juga. Cuma dia package dia lagi hebat lah. Itu jaranglah pelajar Malaysia masuk. Saya rasa tak ada langsung orang Malaysia masuk. Jadi kalau perlu masuk, yang itu pun kami akan tanggung juga. Dan kalau tidak ada pilihan lagi, kita akan daftar di Maha Al-Iwan. Dan Maha Al-Iwan ini pun mahal yurannya, tapi juga kami akan tanggung. Dan Maha Al-Iwan ini antara pusat bahasa Arab yang pelajar kita pergi juga, rakyat kita pergi juga, khususnya pelajar-pelajar daripada Al-Bayan, Universiti Melaya, mereka pergi ke Al-Iwan. Jadi itulah sedikit sebanyak taklimat saya pada malam ini. Kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Okey, Puan Rahaya kata banyak soalan nak tanya. Tak ada, saya nak tanya kalau hari Minggu kan tak ada kelas kan? Boleh berjalan lah. Okey, saya lupa nak bagi tahu. Kita termasuk dalam package ni, kita ada 3 lawatan. Dan tidak termasuk Petra dengan Wadi Ram. Sebabnya Petra Wadi Ram ni perlu bermalam. Yang kedua, saya tak pasti keadaan selepas COVID. Macam mana keadaannya. Tak tahu SOP-nya yang tepat. Jadi saya tidak termasukkan dalam package. Jadi kalau boleh pergi Petra, boleh pergi Wadi Ram tu, kita akan duduk dalam pada pasir lah, tidur kat sana.
Dia perlu tidur kat sana, tak boleh balik hari sebab dia jauh. Dan sangat menarik. Saya memang dah pergilah ke sana, memang suka sangat. Padang Pasir, kemudian Petra itu adalah 10 tempat ajaib di dunia. Bolehlah kita pergi, dan dia merujuk kembali ke zaman Nabi Allah Saleh, kaum Ad, kaum Samud. Itu dia punya teknologinya pada masa itu. Jadi tak termasuk dalam package lah. Tapi seperti Amman, seperti apa makam-makam sahabat, semua tu semua kita akan ziarah. Ada 3 ziarah, nanti boleh pilih peserta-peserta pilih nak pergi mana, nanti saya akan buatlah urusan untuk ziarah tersebut. Dan waktu belajar, biasanya waktu belajar dia mula pagi. Pukul 8 pagi. Pukul 8 tu sebenarnya kalau kita Malaysia agak tergesa-gesa kan. Kerana pukul 7 tu baru cerah. Kat sana pukul 5 dah cerah dah, pukul 4 pun dah cerah dah. Jadi tidaklah tergesa-gesa sangat. Kadang-kadang lepas subuh tu orang tidur. Yang jadi tergesa-gesa tu kerana tidur banyak sangat lepas subuh tu. Jadi bolehlah masak ke apa pagi tu, siapa yang rajin masak, ataupun pergi singgah kafe makan roti-roti Arab dan sebagainya. Kemudian pergi ke pusat bahasa belajar. Dalam 4 jam dia ada rehat lah di antara tu. Jadi tengah hari berhenti untuk solat zuhur, kemudian kalau ada kelas selepas itu boleh join. Itu kelas pilihan. Nanti saya bagi jadual-jadual yang boleh hadir kelas. Kalau Universiti Alil Baik ni dia banyaklah kelas kita boleh hadir, dan kawasan universiti itu kita berjalan sajalah. Dan daripada asrama berjalan, jadi tak adalah kos untuk pengangkutan. Kalau berada kat luar, kos dia agak tinggi juga, perlu ada RM10 satu hari ataupun RM8 pergi balik. Boleh kurang tu lah, dalam RM6 perlu ada juga dalam poket pergi balik. Kemudian cuma kalau berada di luar tu dia mudahlah kita nak makan, kerana banyak restoran dan sebagainya. Jadi pelajar yang join program ni kadang-kadang bila lepas kelas dia pun pergi berjalan ke pekan. Lepas kelas dia pun pergi ke gate universiti, naik bas pergi ke pekan. Masa itulah dia berjalan kat pekan tu, dia pergi makan lah, pergi beli belah dan sebagainya. Itu sebelum COVID lah. Jadi semasa COVID ni mungkin keadaannya tak sama. Wallahualam, saya pun tak tahu situasi. Ada pelajar pergi ke Jordan masa COVID. 2 tahun lepas, tahun ni pun ada. Tahun ni ada April. Saya lupa dah. Ada masa belah petang tu tak perlu minta izin dengan warden. Tak perlu. Tak perlu ya. Dia siang hari bebas. Cuma malam saja dia jaga. Malam Malam tu dia pukul 9 dia tutup lah. Dia sebenarnya tak nak pelajar-pelajar ni berjalan. Sebabnya kadang-kadang pelajar ni malam dia keluar, dia pergi lepak kat luar sana. Dia pergi bising, mengganggu orang-orang duduk asrama lain sebagainya. Jadi semua pelajar perlu masuk dalam asrama. Tapi kalau kita ada program, kita beritahu dia, kami balik lewat. Jadi dia tak jadi masalah. Boleh WhatsApp lah warden tu, balik pukul berapa dia buka lah. Tapi selamat lah kita pun sebenarnya, kalau ada warden tu lagi selamat lah sebenarnya. Kalau kita bebas sangat kita pun bimbang juga. Ustaz, kedai-kedai kat sana boleh pakai kad kredit lah ya, kedai. Kalau mall lah, kalau mall dia ataupun kedai-kedai yang besar tu boleh. Boleh. Masalah. Boleh kedai, boleh guna kad kredit ataupun debit card diterima. Saya pernah guna tu. Beli. Dia ada extra charge untuk kad kredit. Itu saya rasa dah pastilah kot. Wallahualam lah. Kad debit saya pernah guna, tapi saya pun tak check macam mana. Tak ada kot. Visa Mastercard kita guna macam biasalah, macam kita guna. Boleh gunalah, nak beli gandum, nak beli beras pun di kedai yang ada khidmat, ataupun di, kalau kita macam Speedmart dia lebih kurang gitu, di Mafrok tu pun dia ada Safeway, kedai kira besar jugalah. Dia ada kedai-kedai yang Arab punya yang agak besar. Pasar raya dia, kita boleh, tapi tidak seperti Malaysia. Kalau kita nak seperti Malaysia, kita kena pergi ke Amman. Amman tu memang tempat yang besar lah.
Oh, berapa jauh Aman? Pergi ke Aman? Tentu Sejam? naik lebih kurang tu lah. Sejam ya? Lebih kurang tu lah. Oh. Nanti saya bawa pergi ke Aman. Bila dah tahu bas mana naik. Dia masalah Jordan dia pengangkutan dia bas. Kalau di Morocco pengangkutan dia train laju ni. Apa tu kereta api laju ni. Senang kita nak pergi mana-mana. Tapi kat Jordan ni dia pengangkutan dia bas saja ataupun taksi. Bas dia jadual dia boleh harap lah ke jadual suka Dia hati dia? dia tak ada jadual, dia ikut penuh. Oh. Bila penuh dia bergerak, bila penuh dia bergerak. Jadi kalau ramai orang cepatlah kita. Macam Bandar Cowboy. Ya macam tu. Bukan saja di Mafraq, di Amal pun sama. Jadi orang beratur kan kalau di Amal lah. Kalau di Saya dengar Mafraq. orang kata macam sana ramai sewa kereta, nak pergi mana lagi murah daripada Sewa kereta dalam 35 dinar, dalam 200 lah, 200. Tapi driving license tu boleh pakai ke? Itu saya tak pasti tu. Salam Ustaz. Ya, sila. Macam buku-buku nota apa semua kita boleh beli kat sana ataupun macam mana nota buku teks? Buku sukatan sebagainya pihak universiti akan sediakan bagi. Cuma kita kalau tak perlu cuma kalau kita nak bawa daripada sini, contohnya buku rujukan kita yang Melayu punya ke ataupun kamus Melayu Arab ke, yang itu kita bawa lah. Jangan bawa banyak sangat, bawa kamus biji. Berat. Nanti berat pula kan. Kita Baik. bawa lah. Tapi buku tulis semua tu kita beli kat sana lah. Cuma nota-nota tu pihak universiti dia sedialah. Ustaz, kalau klinik macam mana kau tiba-tiba ke demam ke apa? Ya, kalau di Universiti Alil Baik tu dia ada klinik universiti. Jadi bila kita sakit, sama ada beritahu saya ataupun beritahu pegawai pusat bahasa. Free? Free saja. Pernah pelajar kita dia ada darah dia darah, masalah darah. Dia tak bagi tahu saya. Jadi tiba-tiba di saat dia duduk sana 3 bulan, bulan ketiga tu dia dah ada masalah. Jadi emergency betul pada masa tu. Jadi kami dia beritahu saya beritahu pusat bahasa. Kemudian pusat bahasa pun hubungi, dia panggil high ewan pelajar kat sana dan dia buat satu kad. Dia buat satu kad, semua tu sekejap tu. Dalam masa 2 jam. Kemudian ambulans datang bawa pelajar terus saja ke hospital kerajaan. Itu kelebihan Universiti Alil Baik lah, sebab dia universiti. Jadi setiap yuran yang kita belajar tu ada dalam tu, kita panggil insurans untuk pelajar. Dan kalau sakit telinga, demam sebagainya, pergi ke klinik universiti, dan kalau kena bayaran pun 2 dinar. Dia ambil 1 dinar, 2 dinar, tapi biasanya dia tak ambil, percuma saja. Kalau di hospital kerajaan tu percuma. Itu pengalaman sebelum ni lah, tidak ada apa-apa cas pun. Kalau sakit demam Universiti Alil Baik itulah. Cuma kalau ke tempat swasta ni lain lah, dia tidak samalah dengan universiti ni. Tempat swasta, Universiti Zarqaw pun sama. Cuma Universiti Zarqaw tu pelajar tak pernah sakit lah sebelum ni, saya tidak ada pengalaman. Di Jordan ni dia punya sistem dia, kita pergi jumpa doktor, doktor akan beritahu dia tengok kita sakit apa. Dia pun cadang ubat. Kemudian kita beli ubat di farmasi. Kita ambil dia punya list ubat dia tulis tu. Kita pun pergilah ke farmasi, kita beli ubat. Dan kita bayarlah kepada doktor tu, dia punya servis dia lah, perkhidmatan dia. Dia tak sama dengan klinik kita kat Malaysia kan. Kita pergi jumpa doktor. Kemudian doktor terus saja direct bagi tahu farmasi, kita keluar bagi bayar untuk doktor dan juga untuk ubat. Jadi kadang-kadang pelajar ni kalau dia demam dan dia pun dah tahu dia sakit kat Malaysia ni, demam ataupun batuk, dia tak pergi jumpa doktor pun, dia terus saja ke farmasi, dia bagi tahu sikit sebanyak dan terus saja farmasi tu bagi ubat. Ataupun kalau dah ada nama ubat, kita bagi tahu, dia akan bagilah ubat-ubat tu. Ubat dia pun tidak mahal. Tidak mahal sangatlah, lebih kurang Malaysia ataupun saya rasa murah daripada Malaysia pun mungkin. Saya setakat ni saya tidak rasa terbeban lah dengan ubat-ubatan di farmasi di Jordan. Maknanya harga dia tidaklah mahal. Bahkan kadang-kadang kalau kita beli ubat di farmasi klinik ni, ubat dia packing lah. Kat sana dia betul-betul bagi ubat yang asli lah.
kira dalam kotak lagi. Yang kita ada ubat, macam-macam jenis ubat lah. Tak jadi masalah lah rasanya. Kalau ada sakit, sesuatu penyakit tu kena bagi tahulah. Umum, kena bagi tahu supaya pada tidak pun saya tahu. Dan kalau ada apa-apa, contohnya laporan, pelajar saya yang sakit tu dia bawa laporan doktor, dia punya rekod dia. Jadi senang, rekod dia itu bagi saja kepada doktor di Jordan tu, dia pun dah tahu. Jadi buat test darah, malam tu tak ada apa-apa, dah balik ke asrama, diberi ubat dan sebagainya. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa masalah. Okey, Puan Rahaya, ada sakit apa Puan Rahaya? Darah tinggi, kencing manis? Oh, alhamdulillah tak ada apa-apa. Okey. Dah 50 tahun, alhamdulillah tak ada apa. Ya. Jadi kalau ada penyakit kencing manis ke ataupun darah tinggi sebagainya, bawalah ubat daripada Malaysia. Dengan kadar untuk hidup makan kat sana selama 2 bulan. Ada orang yang sakit teruk lagi pun ada, yang bernafas guna mesin pun ada. Dia panggil apa? Dia tak boleh tidur, nafas dia berhenti tu. Saya tak tahu penyakit apa. Jadi dia sewa satu bilik dia setiap hari baik. Kerana dia perlu bawa mesin dia tu, bila tidur dia pakai. Kalau tidak bimbang dia nafas terhenti. Tapi okey sajalah duduk kat sana, pakai alat tu, dia tidur. Kemudian siap lagi tulis buku lagi. Ada buku yang saya share dalam apa taklimat, ada yang saya share dalam grup tu. Dia sempat lagi tulis buku Kembara di Bumi Anbiya. Kerana dia join program saya ke Jordan dan juga ke Mekah selama sebulan. Ke Mekah sebulan, kemudian ke Jordan 2 bulan tak silap saya. Jadi dia tulislah hasil daripada penggembaraan dia. Okey, Aina, ada nak tanya Aina? Zul Fatun, ada nak tanya? Haji Ustaz, yang kalau SIM card kita beli kat airport SIM card biasanya saya peserta-peserta ni saya akan beli di airport. SIM card ni dia ada 2 jenis. Pertama, SIM card boleh call dan juga data internet, ataupun SIM card yang ada data sahaja. Harga dia lebih kurang sajalah. Kalau data tu sebelum ini dalam 10 dinar lebih, 11 dinar. Dia boleh dalam sebulan tempohnya. Kemudian data ada dalam tu, dia punya datanya adalah 40, 45, 60 ikut dia punya tawaran lah. Ada Zain, ada Orange dekat sana. Jadi setakat ni internet tak ada masalah lah. Cuma di Jordan ni WhatsApp dia tak boleh call. WhatsApp kita boleh call kan. Jadi WhatsApp dia tak boleh call. Orang Malaysia tak boleh call kita, kita tak boleh call orang Malaysia. Jadi biasa kalau kita nak call, kita guna Facebook ni. Facebook call ni. Guna Facebook ataupun ada app lain lah. Sampai sana orang Arab akan bagi tahu lah, bila nak call kita kena guna app lain. Mungkin dia nak jaga. Sama macam Mekah dengan Madinah, dia block. Dia block ya. Dia block. Jadi kalau nak call boleh guna Facebook. Saya call guna Facebook. Kalau nak call boleh pakai VPN tak? Nanti saya share untuk pakai VPN. Ya, nanti kita pandai-pandai lah bila sampai sana tu. Dan internet asrama tu pun dia ada kabel internet. Kalau kita bawa laptop, kita ambil kabel dia tu cocok lah, seperti biasalah tambah dulu kan. Dia punya internet dia laju betul lah. Kalau kat sini kita guna Unify dan sebagainya, kita nak upload video tu lama juga, 15 minit, 20 minit. Kat sana saya iruk aja air dah siap dah. Cepat betul dia punya internet dia. Laju lah. Ya, laju lah. Cuma ada wifi lah. Maksudnya ada wifi lah. Tak ada, dia guna kabel. Maknanya kalau bawa modem boleh kan? Itu ada pelajar dia masukkan ke laptop, dia buat hotspot. Jadi boleh wifi lah belaka pelajar-pelajar itu, budak-budak yang pandai. Itu kena bayar tak ke free? Itu masa saya duduk hari itu free. Kita masuk dalam yuran penginapan. Okey. Dia dah cah dah dalam tu. Termasuknya internet.
Oh, cuma untuk handphone je lah tak boleh apa ada block dia Wi-Fi tu. kita kena guna itulah, guna kabel tu. Dia ada Hmm. bilik dia, bilik internet, dia ada bilik sama dengan bilik menonton. Oh, Bilik bukan kat bilik tidur tak boleh lah. Oh. bilik tidur tak boleh, tak ada kabel lah dalam bilik tidur. Oh. Itulah dalam surau, surau tu pun ada kabel internet. Oh, okey. Saya ada bawa kabel yang biasa tu daripada internet kita tu, daripada modem kita tu ke komputer kan, ada kabel dia tu kan, yang warna hijau, warna biru tu kan. Saya bawa satu, kadang-kadang saya duduk di surau tu, saya cocok kat dinding internet tu, saya masuk kat komputer saya, bolehlah internet universiti. Oh, kena cari balik lah tu internet tu yang zaman tu. Itu kalau ada lain tengok jugalah tempat-tempat Tapi asrama yang saya duduk hari tu dulu tu memang dapat lah internet tu. Jadi kalau tidak dapat, kita ada tu lah SIM card tu. Dia maknanya kalau kita duduk 2 bulan, 2 kalilah kita beli SIM card tu. Tak ada, sebab saya nak guna banyak, sebab saya sambil bekerja juga jalan ni. Oh ya. Jadi memang kena tiap hari buka laptop lah buat kerja sekejap, 2 jam sehari. 40 gig tu tak cukup. Tak pasti saya pakai banyak jugalah kan. Ya, Tak kalau pasti, main game, budak-budak Tapi kalau tak. main game siang malam memang tak cukup lah. Biasa ambil maksimum lah. Apalah, nanti boleh top up je apa-apa hal. Dia kat sana kita tukar terus. SIM card bila habis buang, ambil SIM card baru, beli. Oh, tak boleh top up. Habis. Dia kalau call boleh. Call itu boleh. Tapi kalau data ni kira tukar SIM card terus. Maknanya nombor asyik bertukar je lah. Nombor kalau WhatsApp tu nombor kita lah. Yang phone ni nombor tak boleh. Oh, okey. Tapi kalau kita nak tukar nombor Arab pun boleh lah juga. Cuma kena tukar pula lah. Tukar SIM card baru, nombor baru. Dia tak boleh call pun. Tapi kalau yang call dengan SIM card tu, dengan data, dia bagi kita berapa minit untuk call dan berapa gig data. Yang tu kita boleh call dan juga boleh kadang-kadang kita boleh call juga. Contoh kita nak taksi. Kan kita boleh call taksi, dia datang ambil sebab Arab ni ada juga yang tak ada WhatsApp. Dia ada call saja. Telefon dia pun bukan smartphone. Telefon Nokia yang tekan nama dulu. Ini pun masalah juga Arab ni. Jadi kita pun ialah setengah je lah. Kebanyakannya sudah ada lah smartphone. Pensyarah pun ada yang tak guna smartphone. Itu memanglah masalah betul. Saya nak berusaha. Ya, apa-apa saja ialah susah. Itu ya, negara mereka mungkin ada yang masih lagi tidak guna kemudahan yang ada. Okey, ada lagi nak tanya? Haji Kamal, tak dengar lagi suara ni. Cuti hari apa Ustaz cuti? Cuti Jumaat dengan Sabtu. Jumaat dia cuti, Sabtu dia cuti. Jadi cuti tu bolehlah nak pergi mana-mana. Hari Jumaat biasanya kedai tutup. Selepas Jumaat dia akan buka. Pagi tu sunyi dah. Selepas Jumaat tu barulah kedai buka. Dan kalau hari Jumaat tu kita elaklah pergi ke mana-mana kerana banyak kedai tutup lah. Hari Sabtu tu kira kedai buka lah, itu meriah. Dan sebelum semasa COVID hari tu, sebelum COVID tu pun saya pergi 20 tu, malam agak tidak hidup mana waktu malam. Maknanya malam tu sunyi lah. Kecuali bulan puasa. Bulan puasa malam memang meriah betul. Maknanya kalau kita pukul 10 kedai tutup kan. Depa tu pukul 8 dah tutup dah kedai. Pukul 8.30 dah tak ada dah. Kedai-kedai pun dia dah tutup semua. Maknanya tidaklah seperti Malaysia ni. Okey, ada lagi soalan? Dekat Mafraq tu Ustaz ada hotel bajet ada lah, just in case kita stranded ke apa. Tak boleh masuk asrama ada. Ada hotelnya ada. Okey. Dia ada hotel bajet, dia ada rumah macam homestay macam tu. Hotel dia dalam hotel bajet dia dalam 45 dinar macam itulah yang saya tanya itulah. 45 dinar tu dalam 200 lebih juga. Itulah.
tengoklah tempat-tempat tu. Oh. Pelajar mesti ada buat trip tak? Kalau biasa kan mesti lain dia ada macam weekend ada buat pergi Petra lah, ada pergi Ya, Aqabah kan kita boleh join. Itu nanti kita kena link dengan Persatuan Pelajar. Oh, Biasanya musim panas ni mereka buat lawatan. ada Persatuan Pelajar Malaysia aktif kat sana kan? Ada kawan-kawan. Ya. Ada pelajar universiti. Murah sikit lah kita join trip orang kan. Kadang-kadang saya yang buat, saya panggil mereka. Saya buat lawatan, jadi kita ada berapa orang kita? Ada 6 orang kan contohnya. Jadi pas tu muat 24 orang. Jadi saya bagi tahu pelajar-pelajar siapa yang nak join lawatan, okey, boleh datang. Jadi So, banyak tempat kat Jordan tu saya tengok banyak lah Aqabah, apa Jirash apa tu kan. Banyak kan. Tempat-tempat menarik lah. Hari Minggu tu baiklah pergi jalan. Ya, itu lokasi antara yang kita pergilah, Jarash. Kemudian yang tempat bersejarah iaitu Medan Mu'tah. Itu juga insya-Allah. Tempat peperangan Mu'tah. Kamp pelarian apa? Pelarian Syria. Kamp pelarian tu antara lokasi yang kita akan pergi lawat. Okey. Jadi kita akan pergi sana. Dan siapa nak bagi sumbangan pun boleh. Dan saya akan fokus untuk bagi bayaran elektrik, bayaran tunggakan elektrik. Itu biasa ada. Kalau saya pergi ke sana, mesti ketua camp tu dia akan beritahu kami ada tunggakan sekian-sekian. Jadi kita akan tolong dia bantu bayar bil elektrik tu. Kemudian kita sukakanlah mereka semacam buat jamuan ke apa, sama-sama tu kita lihat keadaan mereka. Ada banyak camp kat sana. Dekat je kat camp tu kan? Dia dekatlah dengan universiti tu. Kalau macam kita nak buat volunteer ke masuk free weekend itu kita ada dulu pelajar kami dia buat mengajar bahasa Inggeris di sekolah pelarian. Di sekolah dia panggil sekolah swasta jugalah, tapi dibuat khas untuk pelarian Syria. Pelajar kita juga Malaysia dengan Arab dia buat kerjasama, dia buat kat sana. Itu pun boleh kalau kita nak mengajar bahasa Inggeris ke ataupun matematik, math ke. Pada masa yang sama bolehlah belajar bahasa Arab dengan budak-budak Arab yang kecil-kecil tu. Bolehlah, cuma sibuk dengan belajar pula kan. Bolehlah tengok, nanti kita pergi ziarah. InsyaAllah saya akan buat nanti tarikh-tarikh tu saya akan buat nanti bila kita akan pergi ziarah kat sana. Masa saya ada lah, masa saya ada di Jordan. Saya akan berada kat sana sampai 1 Ogos. Maknanya berapa hari saya ada? 10 hari juga, 11 lah. Saya ada kat sana. Okey, ada soalan lagi? Ustaz, sebelum nak fly ni ada apa-apa yang kita orang kena buat ke, nak isi borang apa ke kan, macam Saudi ada borang mukim. Saya akan bantu. Jadi tak ada apalah. Tunggu je. Ya, sesuatu yang boleh saya buat seperti isi borang untuk ke sana semua tu saya akan buat, kecuali jika saya tak boleh buat. Saya perlu kepada peserta, jadi peserta lah yang akan buat. Sebelum bertolak ni dia perlu isi borang dan dia akan beri satu QR code. Jadi masa QR code itulah kita akan bawa sana, masing-masing print. Jadi bila kita masuk tu dia akan scan lah. Maknanya kita ni adalah antara orang yang dah isi borang nak masuk Jordan. Dan dalam QR code, dalam borang itu dia akan minta lah flight, nombor flight, nama, nombor pasport dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang belum lagi renew pasport kan, dia boleh renew pasport. Kemudian hantar yang terkini pada saya untuk kita dapatkan nombor tu. Kadang-kadang di pasport tu pun dia ada nombor lama, cuma Arab ni kadang-kadang dia susahkan. Dia boleh cek saja nombor tapi dia kata kenapa nombor lain. Pernah satu masa saya terpaksa dalam 1 jam lebih untuk selesaikan masalah nombor dan nama. Ini dah masuk dah ke Jordan ni, cuma nak cek pasport. Jadi benda-benda macam ni sepatutnya mudah saja, jadi terpaksa tunggu lama. Kemudian bila dia datang, dia bagi pasport, dia suruh saja kita masuk. Tak adalah apa-apa dia nak cakap benda-benda yang maknanya dia nak seolah-olah, entahlah, saya pun tak pasti. Nak uji kesabaran ya. Saya nak uji kesabaran. Tapi benda-benda macam ni antara benda yang kita pun rasa pelik jugalah.
Kadang-kadang tanpa ada sebab, kita disekat, kita diminta tunggu. Kalau kita tanya dia pun dia tak boleh bagi alasan. Dan kalau kita tunjuk pada dia pun dia tak nak dengar. Contohnya nombor pasport yang lama ada di belakang dan sebagainya. Nama pun sama. Kadang-kadang nama yang panjang dia pendekkan dalam pasport ni. Kadang-kadang pasport lama nombor yang lengkap, pasport baru namanya pendek. Jadi berubah pada nama tu masa check in pun ada masalah. Masa check in tu dia tengok pasport lain di apa tu di tiket namanya lain. Jadi sesi ni insya-Allah tidak ada apa-apa masalah saya lihat tu. Cuma perlu yang belum renew pasport baru tu boleh renew, kemudian share pada saya lah. Saya akan buat urusan isi borang ni bulan depan lah. Takaful dan sebagainya saya akan mulakan minggu depan. Yang visa pun lah. Visa bila masuk dia akan bagi sebulan, kemudian kita akan cop lagi 2 bulan. Masa tu pun saya akan urus. Visa 2 bulan tu pun saya akan urus. Tapi pelajar kena ikut sekali. Bukan maknanya dia akan ambil cop. Dia akan ambil cop 10 jari. Maknanya bila kita sampai, mungkin minggu yang kedua tu kita akan pergi ke Balai Polis dan kita akan uruskan visa. Biasanya pelajar akan ambil cop jari 10 tu. Kemudian pelajar boleh balik. Hari yang kedua tu saya pergilah ambil. Bila siap tu saya seorang sajalah pergi ambil sebagai wakil pelajar. Jadi bila dapat tu selesai. Kalau tak dapat visa cop yang 2 bulan tu, masalah nanti bila nak keluar. Bila kita nak keluar, dia tengok visa kita tidak ada cop 2 bulan. Jadi dia akan kira berapa hari kita overstay daripada sebulan tu. Setiap hari dia akan denda RM1.5 dinar. Itu kalau dia ikut rate lama. Kalau dia ikut rate baru 3 dinar. Itu ikut budi bicara mereka lah dekat airport. Jadi kalaulah kita duduk sebulan, maknanya lebih sebulan, 2 bulan, maknanya lebih sebulan, kita kalilah 30 dengan RM1.5 dinar. Jadi saya betul-betul ingat benda ni sebab saya pernah bayar denda ke kami yang kena tanggung lah sebab kita kesilapan kita tentang visa ni. Sebabnya kami janji visa kami urus. Tapi satu masa tu petugas kat sana tak urus. Jadi bila pelajar nak balik kena bayar. Jadi pelajar pun tanya saya, kenapa Ustaz kami kena bayar? Jadi terpaksalah pelajar dahulukan duit, kemudian kami BI masuk dalam akaun. Jadi kita akan selesaikan buat visa tu. Memanglah 3 bulan dia bagi, tapi di airport tu dia akan cop dan dia akan tulis selepas sebulan sila rujuk Balai Polis terdekat untuk dapatkan dia panggil visa 2 bulan lagi. Jadi selepas itu kita akan pergi cop. Dalam tempoh sebulan tu pun kita dah boleh pergilah untuk cop visa. Itu bagi kita yang nak belajar bahasa Arab lah. Tapi bagi mereka yang nak belajar kat sana, mereka akan buat visa setahun. Visa setahun terus. Visa setahun ini pun ada masalah. Saya pernah dulu buat package belajar kat sana selama setahun. 6 bulan pun ada. Dalam tempoh 6 bulan pun visa itu tak siap. Jadi bila pelajar tamat 6 bulan kursus, visa universiti tak siap, jadi 3 bulan kena bayar denda untuk keluar Jordan tu. Dia tak tangkap pun. Awak bayar denda lah kerana awak duduk tanpa visa. Jadi RM1.5 dinar kalilah dengan 90 hari. Jadi kena bayarlah juga denda tersebut. Jadi visa tu kami akan uruslah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Surat tawaran ada tak surat tawaran tu? Surat tawaran saya akan minta daripada universiti. Surat tawaran daripada saya boleh saja saya keluarkan. Tapi saya akan minta daripada universiti supaya dia keluarkan. Dan kalau puan nak minta surat tawaran daripada kami pun kami boleh keluarkanlah. Setakat ini kami dah keluarkan surat tawaran untuk Zainuddin dan juga Dr. Khota. Yang lain tu saya belum keluarkan lagi lah. Biasanya surat tawaran daripada universiti saya ambil. Kenapa? Kerana surat itulah kita akan tunjuk di border ataupun semasa immigration. Immigration nanti dia akan tanya awak nak pergi ke mana. Jadi kita bagi tahu saya nak pergi ke Universiti Ahlul Bait dan dia akan tanya awak tinggal kat mana. Kita pun bagi tahu di asrama universiti. Jadi dengan surat tu
tak pandai bahasa Arab contohnya, tunjuk saja surat itu, dia pun sudah tahu dah. Maknanya kita ini adalah pelajar Yusti Adil Baik. Dan kalau ada apa-apa masalah pun, pihak Yusti ada tunggu kat luar. Pihak Yusti ada tunggu kat luar. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Tak ada setakat ni, tak ada. Ya, Hajah Rohaya yang banyak tanya. Nanti saya nak tanya banyak juga sebab macam mana nak keluar masuk nanti kan. Nantilah itu saya personal lah tanya. Ya, nanti kita jumpa, nanti boleh cakap Okay. lagi lah. Bagi lepas masuk dulu sana. Ya, ya, insyaAllah. Okey, Haji Kamal ada soalan nak tanya? Zul Fatun. Kemudian Haji Ahmad, Aina. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tamatkan taklimat kita. 4 jam saja sehari ya. 4 jam, 3 jam macam itulah Haji Ahmad. Jadi exam ke ataupun ada apa-apa? Ya, dia akan bagi sijil penyertaan dan adalah ada periksa exam tu adalah. Cuma dia tidak wajib lulus lah. Dia buat sekadar untuk kita bersedia lah. Sebab kalau belajar tak ada periksa ni macam santai sangat kan. Jadi dia akan buat itu ikut pihak universiti lah. Tapi dia tidak buat peperiksaan seperti mereka yang nak masuk kuliah. Mereka yang masuk kuliah ni dia buat betul-betul peperiksaan sebab dia nak nilai untuk masuk ke kuliah. Ya. Okey Haji Ahmad. Pakai yang formal untuk lelaki, kemeja, t-shirt boleh pakai t-shirt? Boleh je Haji Ahmad. Cuma biar bersopan lah. Kalau t-shirt pun t-shirt yang sesuai lah. Berkollar. Yang sesuai lah. Macam kat Malaysia lah lebih kurang. Pakai yang kita macam kat Malaysia lah. Dan jangan pakai selipar contohnya kan. Pergi ke kuliah pakai selipar contohnya nampak selekeh sangat kan. T-shirt pun kalau boleh ada collar ataupun yang elok lah sikit lah. Jangan pula yang lengang pun separuh contohnya. Ataupun yang gambar-gambar pun nampak yang tidak apa-apa elok lah. Pakai kemeja senang Ustaz. Pakai kemeja pun okey. Cuma musim panas kan. Kadang-kadang kita nak pakai t-shirt yang agak panjang ke ataupun yang agak nipis itu okeylah, tak jadi masalah. Yang penting ada kesopanan. Satu lagi Ustaz, kelas kita nanti bercampur dengan student-student lain ke daripada negara-negara lain ke macam mana? Sebelum ini campur kecuali kalau tak ada orang lain. Kalau orang lain tak ada, kita sajalah. Kalau ada memang campurlah kelas ni. Dia akan campur dengan biasanya pelajar daripada Ghana, daripada Turki pun ada, daripada China, daripada Jepun pun ada. Mereka ni bukan Islam pun ada, bukan kata Muslim lah ke yang belajar bahasa Arab ni. Ada Cina yang tidak Islam lah. Mereka belajar bersama, ada daripada Eropah pun ada, Perancis. Dan mereka ini kita lihat lagi tekun daripada kita. Mereka ni tak pandai alif bata pun tak erti. Tapi belajar bertahun-tahun sehingga boleh bercakap Arab. Dan boleh huruf tak tahu apa-apa, akhirnya boleh kenal. Kita ni dah pandai baca Quran. Sepatutnya bercakap Arab senang saja bagi kita. Jadi kita lihat mereka ni jadi motivasi lah kepada kita. Tapi biasanya yang duduk tahap Malaysia ni orang-orang yang dah pandai lah. Orang-orang yang dah kenal huruf lah. Yang duduk satu kelas dengan kita ni, dia tak ambil yang tak pandai tu. Biasanya orang Malaysia ni dia masuk tahap 2. Dan ada juga tahap 4. Ada juga yang pandai tu dia tahap 3. Tapi ada juga masuk tahap 4, akhir sekali turun pula tahap 2. Sebab dalam periksa boleh jawab. Semasa test tu. Bila masuk kelas tak boleh nak ikut. Agak tinggi dia punya sukatan tu. Jadi pensyarah ataupun pelajar tu minta turun ke tahap 2. Jadi tengok keadaan pelajar macam mana.
Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah SWT, urusan kita semua Allah Ta'ala mudahkan, dan Allah Ta'ala beri kesihatan kepada kita semua, dan niat kita untuk belajar bahasa Arab dimakbulkan oleh Allah SWT, Allah Ta'ala kurniakan ilmu kepada kita, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, kita akhiri taklimat kita dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah berjumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.